Kopi Fosian, Salam Malaysia Medani, Izo Iritasha Jonis Mijol. Kejayaan mendapatkan penyelesaian 2 daripada 3 perkara dalam saman pemula berkaitan hak-hak Sabah menambah nilai perjuangan Pakatan Harapan PH Sabah. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Datuk Iwan Benedict menyifatkan kejayaan mendapatkan penyelesaian 2 daripada 3 perkara dalam saman pemula originating summons supaya Kerajaan Persekutuan memperakui dan memberikan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam perlembagaan menambah nilai perjuangan Pakatan Harapan PH Sabah yang telah mengangkat perkara itu di mahkamah. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, pada masa yang sama, tindakan Wakil Rakyat PH Sabah juga berjaya mengangkat perkara-perkara tersebut di Kabinet dan Jawatan Kuasa Kabinet yang sebelum ini tidak pernah berlaku. Dalam mesyuarat hari ini juga, Majlis Tertinggi telah bersetuju dengan tindakan penarikan balik saman pemula ataupun originating summons yang difailkan oleh Wakil-Wakil Rakyat Pakatan Harapan PH Sabah berikutan 2 daripada 3 perkara yang kita bawa ke mahkamah dalam OIS tersebut telah pun diputuskan oleh Kerajaan Persekutuan, manakala satu lagi perkara yang terkait dengan pemuktamadan 40% telah diberikan tempoh masa pemuktamadannya oleh Kerajaan Persekutuan sehingga Julai 2024. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi APKO di Ibu Pejabat Parti itu di Penampang pada Jumaat. Mesyuarat juga mengambil maklum sebahagian daripada kejayaan saman pemula yang dikemukakan adalah berkaitan jumlah hasil bersih yang dikutip atau diperoleh dari Sabah setiap tahun yang kini akan dimaklumkan kepada Wakil Kerajaan Negeri Sabah. Ia melalui pelantikan ahli Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN apabila pindaan Akta LHDN 1995 dibentangkan di Parlimen. Dan kejayaan untuk mendapatkan penyelesaian 2 perkara iaitu terkait dengan untuk kita mengetahui jumlah cukai, jenis cukai ataupun hasil persekutuan di Sabah melalui pelantikan Wakil Kerajaan Sabah dan Wakil Kerajaan Sarawak melalui pindaan Akta LHDN yang telah dibuat di Parlimen pada bulan 6 yang lepas dan disusuli dengan pembentangan semula dalam sisi bulan Oktober ini merupakan antara kejayaan sebahagian daripada saman pemula yang kita kemukakan. Mesyuarat juga mengambil maklum bahawa semakan pemberian khas tahun lalu akan digantikan dengan semakan baharu yang akan siap tidak lama lagi dan semakan baharu ini akan meningkatkan jumlah geran khas yang akan diberikan kepada Sabah. Kita telah mencabar kesahihan warta yang dikeluarkan pada bulan April 2022 berkaitan dengan pemberian khas 126 juta kepada Sabah. Perkara ini telah dibincangkan di Jawatan Kuasa Teknikal dan laporannya telah diangkat kepada Kabinet di mana kita bersetuju untuk mengeluarkan satu warta baharu dan di mana saya telah mengatakan perlu dimasukkan perkataan penyelesaian sementara ataupun interim solution dalam warta baharu ini yang akan dikeluarkan dalam saya percaya selepas Belanjawan 2024 ini dibentangkan. Itu juga tuntutan Kerajaan Sarawak yang selama ini tidak pernah menerima pemberian khas yang ditawarkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak sejak dahulu lagi. Sehinggalah mereka bersetuju pada mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal pada bulan Julai yang lepas menerima pemberian khas dengan syarat warta baharu itu mestilah memberi indikasi dan penjelasan bahawa ianya merupakan satu interim solution saja. Jadi ini pun sebahagian daripada tuntutan yang kita berjaya selesaikan dari dalam.
Majlis Tertinggi Parti turut merekodkan penghargaan kepada mahkamah yang bersetuju agar kebebasan memfailkan semula saman pemula tersebut diberikan kepada wakil-wakil rakyat PH Sabah sebagai plaintiff seandainya perkara tersebut tidak dimuktamadkan seperti mana tempoh masa yang telah diputuskan oleh kerajaan. Apa yang penting adalah konten, kandungan yang kita perjuangkan dalam OS itu. 3 perkara itu 2 telah diselesaikan dan tinggal 1 lagi yang diberi tempoh masa. Harus diingat bahawa mahkamah juga telah bersetuju memberikan kebebasan kepada kesemua plaintiff ini untuk memfailkan semula saman ini sekiranya kami masih tidak berpuas hati dengan keputusan penyelesaiannya. Itu yang dipanggil liberty to file afresh, yang mana hakim dan mahkamah telah bersetuju dengan permohonan kami. Mesyuarat Majlis Tertinggi APCO juga memberi mandat kepada Iwan sebagai Presiden untuk membawa suara parti dan mewakili aspirasi rakyat dalam semua platform kerajaan. Platform berkenaan mencakupi Mesyuarat Jemaah Menteri, Majlis Khas Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MKTPMA 63, Jawatan Kuasa Teknikal MKTPMA 63 dan Majlis Tindakan Ekonomi Negara seperti dilaksanakan oleh Presiden selama ini sejak dilantik ke platform-platform tersebut. Mesyuarat juga telah memberikan mandat kepada saya selaku Presiden APCO yang juga merupakan anggota Jemaah Menteri untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama yang terkait dengan hak-hak Sabah dan perjanjian Malaysia itu dalam platform kabinet dan dalam platform Majlis Khas Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, dalam platform Jawatan Kuasa Teknikal MA 63 dan juga dalam Jawatan Kuasa Majlis Tindakan Ekonomi Negara, di mana saya juga menyentuh tentang perkara ini pada baru-baru ini. Dalam sidang media ini, Iwan turut diminta mengulas kritikan pelbagai pihak berhubung tindakan Wakil Rakyat PH Sabah menarik balik saman pemula itu. Tetapi kejayaan hari ini mendapatkan penyelesaian ini adalah di mana pimpinan terdahulu tidak dapat capai. So in other words, I can say we succeed, it was failed before. Nah, kalau benda ini begitu senang dilaksanakan, sudah pun dilaksanakan. So it's ongoing process, tetapi kita telah mencapai di mana apa yang kita sudah tuntut di mahkamah itu, dan tuntutan mahkamah itu saya jadikan asas untuk saya bawa kepada kabinet, dan akhirnya kabinet membuat keputusan mengambil kira tuntutan kami dan mengambil kira perbincangan-perbincangan selama ini. Mengenai keahlian parti, beliau berkata setakat Ogos 2023, sebanyak 160,041 orang berdaftar sebagai ahli daripada 3,560 cawangan di kesemua 25 bahagian termasuk 4 bahagian di Perak. Mesyuarat Majlis Tertinggi APCO turut berpendirian otonomi, Pakatan Harapan Sabah harus dikekalkan. Mesyuarat Majlis Tertinggi Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO turut berpendirian autonomi Pakatan Harapan PH Sabah harus dikekalkan bagi membolehkan gabungan itu membuat sebarang keputusan demi kepentingan parti dan rakyat negeri ini. Presidennya Datuk Iwan Benedict berkata autonomi itu penting bagi membolehkan keputusan dibuat termasuk berkaitan pengagihan kerusi serta calon pilihan raya di Sabah dan barisan kepimpinan PH Sabah ditentukan melalui perbincangan dengan semua parti komponen gabungan di negeri itu. Dan juga Mesyuarat Majlis Tertinggi APCO mahu supaya autonomi PH Sabah ini dipertahankan seperti mana sebelum ini, di mana PH Sabah sendiri yang membuat keputusan tentang kerusi pilihan pengagihan, perundingan kerusi pilihan raya, tentang calon-calon itu diputuskan di Sabah, dan autonomi itu harus kekal. Ini termasuklah dari segi kepimpinan PH Sabah itu sendiri, dan kita tidak mahu sebarang keputusan dibuat tanpa tanpa
berunding dengan semua parti-parti. Artinya PH Sabah iaitu APCO, PKR Sabah, Amanah Sabah dengan DAP Sabah harus berbincang tentang sebarang perubahan kepimpinan, tentang persiapan pilihan raya Dewan Undangan Negeri yang akan diadakan dalam tempoh 2 tahun ini, dan juga persiapan-persiapan yang terkait dengan pilihan raya itu harus autonominya diberikan kepada PH Sabah. Itulah. Mesyuarat Majlis Tertinggi APCO turut bersetuju menubuhkan 10 biro untuk memantapkan lagi perjuangan parti itu. Bagi memperkasa perkhidmatan dan kepimpinan parti, Mesyuarat Majlis Tertinggi APCO turut bersetuju menubuhkan 10 biro untuk memantapkan lagi perjuangan parti itu. Dalam mesyuarat hari ini juga, Majlis Tertinggi telah bersetuju untuk menambah baik biro-biro yang kita telah ada dan menambah beberapa biro baru, yaitu Biro Politik dan Biro Penyelarasan Khidmat APCO. Saya sendiri akan pengurusikan. Menurut Iwan, Biro Politik dan Biro Penyelarasan Khidmat APCO akan dipengerusikan olehnya sendiri. Biro Perundangan dan MA 63 dipengerusikan Nelson Wences Anggang. Biro Kewarganegaraan oleh Datuk Donald Peter Mojuntin. Biro Pilihan Raya dan Pendidikan Politik dipengerusikan Datuk Wong Tien Fook. Biro Ekonomi dan Keusahawanan dipengerusikan Datuk Gilbert Sham. Biro Penerangan dan Penyelidikan Dr. Peter 19 Jr. Biro Hal Ehwal Anak Negeri dan Orang Asal Datuk Douglas Primus. Biro Pendidikan dipengerusikan Datuk Philip Lasimbang dan Biro Hubungan Antarabangsa dipengerusikan Rowindi Lawrence Odong. Mesyuarat juga memperlakukan penganjuran Konvensyen APCO peringkat zon bermula pada 15 Oktober ini bagi bahagian Beaufort, Kimanis dan Papar. Mesyuarat Majlis Tertinggi juga pada hari ini memperlakukan penganjuran Konvensyen APCO peringkat zon-zon di seluruh negara bermula pada 15 Oktober 2023 hari Ahad. Gabungan bahagian Beaufort, Kimanis dan Papar dan ahli-ahli parti dibenarkan untuk membahaskan apa juga perkara yang menjadi isu utama ataupun keprihatinan utama di bahagian masing-masing, termasuklah isu-isu politik semasa. Semasa konvensyen itu, ahli-ahli parti dibenarkan untuk membahaskan perkara-perkara yang menjadi keprihatinan bahagian-bahagian yang menganjurkan konvensyen tersebut. Mantan Ketua Wirawati Parti Warisan Kota Marudu menyertai APCO. Mantan Ketua Wirawati Parti Warisan Kota Marudu, Suzy Salapan, mengambil keputusan menyertai Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO kerana kagum dengan kepimpinan Presiden APCO yang begitu bersungguh-sungguh membantu rakyat di akar umbi. Beliau yang juga mantan pemimpin pembangunan masyarakat PPM Tandek berkata, cara kerja Presiden baharu parti itu, Datuk Iwan Benedik, yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi amat menginspirasikan orang muda. Ketika ditemui media selepas menyerahkan borang keahlian baru di Ibu Pejabat APCO di Penampang pada Jumaat, Suzy mengucapkan terima kasih kepada pucuk pimpinan APCO kerana sudi menerimanya dalam keluarga APCO. Pertama sekali terima kasih kepada pucuk pimpinan APCO pada hari ini kerana sudi menerima kemasukan saya ke dalam keluarga APCO, terutama bagi Datuk Presiden. Terima kasih banyak-banyak. Dan kenapa saya mengambil keputusan untuk bersama dengan APCO? Kerana yang pertama, saya melihat kepimpinan yang ditunjukkan, yang dibawa oleh Presiden APCO yang baru, iaitu yang berhormat Datuk Iwan, sangat menginspirasikan, dan sangat dekat dengan masyarakat. Saya nampak cara Datuk Iwan macam mana dia bekerja, macam mana dia mendekati rakyat, dan macam mana dia membantu orang di akar umbi supaya
macam kita kagum lah ya, kita kagum. Dan sebelum ini pun saya ada pengalaman bekerja dengan Datuk Iwan, dan saya tahu cara Datuk Iwan ini bekerja macam mana. Dia memang seorang yang suka mendengar, dia seorang yang mengambil input daripada akar umbi, dan itu salah satu saya punya sebablah kenapa saya bersama dengan Apko. Suzy turut menyifatkan Iwan sebagai seorang yang suka mendengar dan mengambil cadangan rakyat akar umbi. Menurut Suzy, keputusannya untuk meninggalkan parti lamanya dan menyertai Apko turut didorong usaha kepimpinan Apko yang banyak mengetengahkan anak-anak muda untuk bergerak membantu rakyat. Dari segi orang muda ni, Apko salah satu parti yang mengetengahkan ramai orang muda untuk bergerak dan membantulah, memberi peluang kepada orang muda. Jadi itu antara sebab kenapa saya mengambil keputusan untuk bersama dengan Apko. Katanya lagi Apko mempunyai wawasan yang tinggi dan misi serta objektif yang sangat baik untuk membantu orang muda khususnya orang Sabah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian, Datuk Iwan Benedik turun Padang melawat 3 kampung di Dun Kedamaian. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedik turun Padang melawat 3 kampung, Kampung Bundu Paka, Kampung Ling Kubang dan Kampung Kebayau untuk menyampaikan sumbangan kebajikan dan meninjau keperluan masyarakat kampung berkenaan. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyampaikan sumbangan katil boleh laras, kerusi roda dan bantuan bakul makanan daripada Yayasan Bank Rakyat YBR dan Kelab Kebajikan Kedamaian. Iwan berharap sumbangan ini sedikit sebanyak dapat membantu meringankan bebanan pesakit dan keluarga pesakit. Iwan turut meninjau keperluan 3 buah gereja di Kampung Bundu Paka, Ling Kubang dan Kebayau, seterusnya menyampaikan sumbangan untuk tabung pembangunan gereja Bundu Paka dan Kampung Ling Kubang. Terdahulu, Iwan yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu Apko dan Ketua Bahagian Apko Kota Belud mengadakan perjumpaan khas dengan ahli-ahli jawatan kuasa bahagian. Antara yang dibincangkan ialah pelantikan ketua-ketua kampung Kedamaian, isu politik semasa dan program pembangunan keusahawanan dan koperasi serta penganjuran konvensyen dan rumah terbuka Christmas Adun Kedamaian. Kotohadan, salam Pisang Puruan.